Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insyaallah. InsyaAllah. InsyaAllah sambung pagi ni kuliah PKP kita, insyaAllah. Kita share dulu, insyaAllah. Sama-sama kita share pagi ni. Sama kita teruskan. Mohon share audio kuliah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabihi. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bihalalin haram min siwa. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqu Allah. Bismillah ma syaa la yasrifu Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimmal dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la tammin lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala hikmataka ansur alaina min hazaitika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian waktu dah lepas ini, waktu PKB, insyaAllah. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala, untuk kita diredai di hari yang satu lagi, insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Iya kan, iya kan. InsyaAllah kita sambung yang semalam, insyaAllah. Sambung Al-Baqarah ayat 6, 7, 8, 16 insyaAllah. Nota kita ambil pada kitab Nota My Quran Time. Kita ulang balik, untuk mengingati kita balik isi kandung Al-Quran, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok ayat nombor 6 hingga 7, iaitu maksudnya ayat nombor 6 hingga 7 ni mengambil teladan. Disummarizekan ayat nombor 6 hingga 7 mengambil teladan daripada orang kafir. Ditulis dalam sinopsis ayat 6 7, dijelaskannya dengan ringkas ialah menjelaskan sikap keras kepala orang-orang kafir yang tidak mahu menerima kebenaran Islam, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengunci mati hati pendengaran dan penglihatan mereka. Sikap keras orang-orang kafir dikunci hati, Allah Subhanahu Wa Taala dikunci hati, dikunci mati hati pendengaran dan penglihatan mereka. Ayat 8 hingga 16 diringkaskan, summarizkan maksudnya, orang munafik yang tidak mahu menerima Islam secara jujur, melainkan dengan ragu-ragu, sehingga di antara hati, ucapan dan tingkah laku tidak selari.
Mulut mereka mengatakan beriman, namun di hati tidak. Ini diringkaskan. InsyaAllah kita terus pada ayat nombor 6 dan 7 ya. Mengambil teladan daripada orang-orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Sadaqallahu azim. Maksudnya yang ayat yang nombor 6, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni yang tidak akan beriman, sama saja kepada mereka, sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman. Menjelaskan ayat nombor 6 ya. Yang kedua, ayat yang ketujuh, dengan sebab keingkaran mereka Allah mematrikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya, dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar. Ayat nombor 7. Perangai pengertian orang-orang kafir diceritakan di sini terlalu hebat. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan beriman, sama saja mereka, sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka tetap tidak akan beriman. Ayat nombor 7, dengan sebab keingkaran mereka Allah mematrikan atau mematikan hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya. Bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar untuk orang kafir. Kupasan ayat. Sesungguhnya Allah SWT telah menyuruh kita mengambil pelajaran tentang orang kafir. Disuruh kita belajar. Disuruh kita tengok teladan yang ditunjukkan Allah Ta'ala terhadap perangai orang kafir. Ada di dalam riwayat ya, maksud kafir di dalam ayat ini, ada di dalam riwayat dikemukakan bahawa ayat innal ladzina kafaru diturunkan berkenaan dengan kaum Yahudi Madinah. Ayat itu menjelaskan bahawa mereka itu walaupun telah diperingatkan tetap tidak akan beriman. Nampak? Dah sampai Madinah, dah ada dah Madinah, masih lagi tak menerima. Perkataan kafir dalam ayat ini adalah perbuatan sengaja menutup kebenaran kerana kedegilan mereka. Kafir ya, maksud perkataan kafir yang kuat ialah perbuatan yang sengaja menutup kebenaran kerana degil, kedegilan, ego dia, sombong dia. Pasal apa? Pasal satu dia mengkafirkan diri sendiri kerana tak nak bab kebenaran, tak nak terima dengan bab kebenaran. Bayangkan Rasulullah SAW berjuang ya, mencari jalan untuk memenangkan hati mereka. Walaupun mereka sudah tahu yang Al-Quran itu benar, tetapi masih menolak kebenaran. Walaupun telah diutuskan seorang Rasul untuk memberi peringatan, namun sama saja mereka tetap dalam kekufuran. Ya, mereka tetap dalam kekufuran. Nampak? Walaupun mereka sudah tahu Quran itu benar, dah ada yang mengaku tahu ayat Quran itu benar, tak ada manusia yang buat, tapi tetap menolak kebenaran. Ya, masih lagi ego, masih lagi sombong dengan bab kebenaran. Walaupun diutuskan seorang Rasul untuk beri peringatan, jadi berilah Rasulullah SAW, ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, masih lagi menolak. Namun sama saja mereka tetap kufur. Mari kita faham maksud ayat ini.
sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maksudnya, sama sahaja kepada mereka, sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman. Al-Baqarah ayat 6. Ini tujukan bukan untuk orang kafir sebenarnya. Ini tujukan pada kita semua. Dah ada ayat memberi amaran macam-macam. Walaupun dah Islam, kadang pun kedegilan pun hebat. Dah bagi tahu dah. Macam sekarang lah, kita dah ada kritikal keadaan semasa. Diingatkan jangan sibuk dengan bab lain. Bab kita kena fokus kepada Allah Ta'ala, fokus pada Rasulullah, fokus pada kitab Allah, untuk diingatkan kita dengan keadaan semasa sekarang. Balik pada Al-Quran, balik pada Allah Ta'ala. Ni yang Islam, yang Muslim masih lagi ada bab kedegilan juga. Ditunjukkan Allah Ta'ala SOP baru gitu. Bukan SOP di luar kan. SOP kita dah ada awal SOP kita. Limitation kita ni, tak boleh sukaria, tak boleh bermaharajalela lagi di bumi ni. Dah diingatkan oleh Rasul, dah dihantar dengan ayat Al-Quran. Tu sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja pada mereka, sama ada engkau beri amaran padanya, engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman. Al-Baqarah ayat nombor 6. Maksudnya kita ni bila dah dibagi peringatan, tunduklah dengan Allah Ta'ala. Ikutlah SOP ada dalam Al-Quran. Hebat sifat orang kafir diceritakan dalam surah ni, ayat ni. Pertama, suka sengaja menutup dan menolak kebenaran. Perangai orang kafir ni hebat ni. Yang pertama hebatnya, suka sengaja, bab sengaja, dan menolak kebenaran. Saja menutup dan menolak kebenaran. Dia tahu bab kebenaran tu, tapi dia tolak tepi. Dia tolak ke tepi. Bila tanya saja, maksudnya punya sombong, punya egonya dah turun. Yang kedua, suka melawan kembali dakwah Islam. Dia takkan berhenti. Berzaman Rasulullah SAW sampailah sekarang. Bukan Nabi saja, sebelum Nabi lagi, Nabi Musa, Nabi Isa, tolak bab peringatan daripada Rasul, tolak peringatan daripada Nabi, benci dia dengan bab Islam. Tu dikreatkan macam-macam zaman sekarang. Zaman akhir difitnahkan Islam tu, dikatakan ganas, dikatakan teroris, dikatakan macam-macam. Bencinya terus pada Islam. Walau dulu dah dibagi dah bala macam-macam, tapi kedegilan orang kafir. Yang ketiga, berdegil tidak mahu menerima Islam. Kedegilannya amat sangat. Tu 3 poin sifat orang kafir. Pertama, menutup dan menolak kebenaran. Kedua, melawan kembali dakwah Islam. Ketiga, berdegil tidak mahu menerima Islam. Sebenarnya jika kita salah, jika kita salah memahami ayat ini, kita akan menyangka tidak ada gunanya lagi berdakwah kepada orang kafir. Ini kerana anggapan kita, jika mereka diberi peringatan atau tidak, mereka tetap akan berdegil, tidak mahu menerima dakwah kita kerana mereka orang kafir. Sebenarnya bukan begitu. Maksud ayat tersebut, mari kita tanyakan kepada tuan-puan, siapa yang boleh tahu mereka itu degil orang? Siapa pula yang tahu mereka itu sifatnya degil sampai bila-bila? Hakikatnya kita semua tidak boleh tentukan orang itu begitu dan begini, sebab ia adalah perkara yang di dalam hati. Kita kena berusaha je. Maksudnya kita ni tak boleh terus putus asa bab dakwah. Ayat ni menceritakan bab apa, nak definisikan bab kafir. Kalau kita hanya main agak-agak sendiri, maka ia tidak tepat.
Allah sendiri pun tidak beri tanda-tanda yang mereka itu begitu dan begini untuk kita kenal mereka sehingga di dasar hati. Jadi kita perlu berdakwah kepada mereka walau apa jua situasi. Jika kita tidak ingatkan mereka, kitalah yang perlu rasa bersalah. Bab ni ditunjukkan oleh Rasulullah SAW tak pernah putus asa. Nabi terus buat yang sebenar-benarnya bab Islam dengan cara yang lembut sampai cara yang halus, ya, sampai Nabi dakwah walaupun hari-hari Yahudi baling batu, baling kayu, baling najis pada Rasulullah. Satu cerita Nabi tetap, ya, hormatkan. Satu hari yang baling batu, yang baling kayu pada Rasulullah tu tak baling lagi. Ditanya pada orang kampung, diceritakan orang yang selalu mengerjakan Rasulullah tu sakit. Nabi pergi ke rumah dia, ziarah dia, ya, siap masakkan dia, siap suapkan dia makanan. Akhirnya Yahudi itu terus kepada Islam. Itu, ya, cara, ya. Hidayah tu bukan milik kita, hidayah Allah yang beri. Kita usahakan. Kesimpulannya, kafir yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang yang telah didakwah berkali-kali tetapi mereka masih lagi tidak terima. Sampai kepada peringkat mereka melawan kita. Ya, melawan kita kembali. Dan ayat ni lah. Ya. Sampai ke tahap dilawan balik kita, itu confirm memang kafir betul. Habis ayat pertama, ya, ayat 6 hingga 7. Ya. So, yang kedua, ayat 8 hingga 10. Diringkaskan orang kafir yang memperdayakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alim bima kanu yakzibun. Maksudnya, maksudnya insya-Allah ya. Maksudnya ayat 8 hingga 10 ni, dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka hanya hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdayakan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedari dalam hati mereka golongan orang yang munafik itu terdapat penyakit, yakni syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka, dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terpedi sakitnya dengan sebab mereka berdusta, yakni mendustakan kebenaran. Ayat Al-Baqarah, ayat Al-Baqarah nombor 8 hingga 10. Kupasan ayat tersebut setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut golongan yang sempurna keimanannya, iaitu hati, mulut dan perbuatannya, dan menyebut juga lawan kepada orang mukmin, iaitu golongan orang kafir yang tenggelam dalam kekufurannya, iaitu hati, mulut dan perbuatannya tidak percaya serta menentang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pula golongan ketiga, iaitu orang yang munafik, iaitu pura-pura beriman. Tu, ya. Kupasan ayat ni, setelah Allah menyebut golongan yang sempurna keimanannya, ya, maksudnya sempurna iman, hati, mulut dan perbuatannya, dan menyebut juga lawan kepada orang mukmin, iaitu orang kafir, golongan kafir
yang tenggelam dalam kekufurannya. Maksudnya hati, mulut dan perbuatannya tidak percaya serta menentang pula Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pula golongan yang ketiga pula, iaitu orang munafik yang pura-pura beriman. Ini golongan yang paling bahaya dalam Islam. Terbimbang masih lagi berlaku zaman sekarang. Diceritakan, dicatatkan di sini sifat orang-orang munafik. Antaranya ada 6. Pertama, mereka cuba memperdayakan Allah Subhanahu Wa Taala, menipu orang-orang yang beriman, sedangkan mereka hanya memperdayakan. Berlakon. Memang dipanggil musuh dalam selimut umat Islam. Dia berada di tengah-tengah kawasan umat Islam. Pasal apa? Dia mengaku dia beriman, tapi dia menipu. Golongan ni zaman Rasulullah sampailah sekarang ada. Tak berhenti. Masih lagi nak memecah belah, masih lagi nak mengganggu keadaan kestabilan umat Islam. Hati-hati golongan ini. Dia cuba perdayakan Allah, menipu pada orang-orang yang beriman, sedang mereka hanya memperdaya. Lakon saja. Sifat orang munafik yang kedua, dirinya sendiri dan mereka tidak menyedari. Dia tak tahu diri ke mana. Rasa hebat. Sendiri tak sedar. Masih melawan dengan bab Islam. Yang ketiga, dalam hati mereka ada perasaan syak dan dengki. Tak berhenti bab hati mereka, bab dengki, bab hasad. Tapi dia tak tunjuk. Dia tunjuk muka manis saja. Dia tunjuk muka yang tak menampakkan mereka ni bab munafik. Yang keempat, jahil dan bodoh serta tidak memiliki ilmu. Tak hendak mengaji, tak hendak belajar. Itu jadinya. Sombong. Ini jangan kita ikut perangai ni. Kita dah tahu kita jahil, tak hendak mengaji. Tak tahu Quran, tak hendak belajar. Duduk lagi dalam TV bab belajar Quran, masih lagi tak nak tengok. Masih juga nak tengok movie, masih lagi tengok nak macam-macam. Malahan dia tahu dia jahil. Itu maksudnya dia zalim sebenarnya. Zalim. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kezaliman yang kita lakukan amat banyak. Bukan dengan orang lain, dengan diri kita sendiri. Kezaliman. Nanti kita cari poin dia di kitab Tanbihul Ghafilin, kezaliman yang kita lakukan. Yang kelima, sifat orang munafik menjual hidayah dan membeli kesesatan. Dia tak suka bab hidayah. Dah terpampang dah ciri-ciri bab hidayah ni, dia tak hendak. Masih lagi nak mengelak, nak cari jalan kesesatan. Yang keenam, suka bermuka-muka. Kita ni umat Islam dah bagi tahu dah. Bagi tahu dah, dinasihatkan jangan bermuka-muka. Cakaplah yang sebenar-benarnya. Kalau salah, tetap salah. Kalau benar, tetap benar. Kalau hak, tetap yang hak. Tidak boleh berlakon, tidak boleh bermuka-muka. Itu sifat yang diajar oleh Rasulullah SAW. Balik kepada Allah, balik kepada Rasulullah, balik kepada kitab Allah. Munafik adalah orang yang menampakkan keimanan secara zahir, namun dalam hatinya menyimpan kekufuran. Berbeza dengan orang kufur, orang kafir. Orang kafir dia confirm kafir, tak berlakon. Dia tak suka Islam, dia tak suka Islam. Tentang Islam, dia tentang Islam. Itu confirm kafir. Tapi munafik orang yang menampakkan keimanan. Dia tunjuk dia tu beriman secara zahir. Hatinya menyimpan kekufuran. Hati tu kufur, hasad, dengki, degil, bodoh, macam-macam. Mereka itu lebih buruk dibandingkan orang-orang kafir yang sudah tenggelam dalam kekufuran. Lagi buruk daripada orang kafir perangai. Sebab tu orang munafik dalam kitab lama ditulis tempatnya di neraka yang paling bawah sekali. Orang munafik. Kita ni sebagai Islam janganlah buat perangai
Ya. Dalam maksud lain, tidak sama apa yang diucapkan dengan apa yang terdapat di dalam hati. Apa yang dilafazkan tu tak sama yang dalam hati. Gulungan ini sebenarnya lebih bahaya dan diibaratkan sebagai mulut manis, hati berkait. Itu dipanggil gulungan yang sebenarnya bahaya. Dipanggil, digelar mulut saja manis, tapi hati berkait. Artinya hati itu bercabang. Lidah bercabang lain, hati yang dalam tu bercabang, berkait-kait tempat lain. Tak benci, dia akan skip bab Islam. Benci bab Islam. Tu dia panggil. Ulang balik. Gulungan munafik ni tidak sama apa yang diucapkan dengan apa yang terdapat di dalam hati. Gulungan ini sebenarnya lebih bahaya dan diibaratkan sebagai mulut manis, hati berkait. Orang munafik mengakui keimanan dengan lisan-lisannya yang penuh dengan penipuan. Mereka berlagak seperti orang beriman dan pandai bermain lidah yang dihiasi dengan firman Tuhan dan sabda Rasulullah SAW. Namun sebenarnya mereka menyembunyikan kekufuran mereka di dalam hati. Hati-hati kita. Ya? Orang munafik mengakui keimanan dengan lisan-lisannya yang penuh dengan penipuan. Lafaz tu dia boleh, tapi hatinya penipu besar. Mereka berlagak seperti orang beriman dan pandai bermain lidah yang dihiasi dengan firman Tuhan dan sabda Rasulullah SAW. Namun sebenarnya mereka menyembunyikan kekufuran dalam tubuh badan dia, iaitu dalam hatinya. Sebenarnya ketika mereka menipu Allah dan kaum mukminin dengan kemunafikan, hakikatnya mereka itu, ketika itu mereka sedang menipu diri sendiri dan tidak pernah menyedari. Maksudnya, waktu dia menipu Allah Ta'ala, dia ingatkan Allah tak tahu. Dia terlupa. Dia tak mengaji bab Allah. Tak kenal Allah Ta'ala. Akhirnya menipu Allah SWT dan kaum mukminin dengan pemunafikan. Hakikatnya ketika mereka sedang menipu sendiri, dia tak pernah sedari. Sebenarnya menipu diri dia sendiri. Perkataan wama yash'urun ini amat menggetarkan jiwa. Ia bermaksud mereka tidak menyedari. Maksudnya apa? Yakni orang munafik ini tidak menyedari bahawa mereka itu sebenarnya sedang berpura-pura. Dia sendiri tak sedar dia sedang berlakon. Tu yang paling hebat. Sendiri tak sedar ke mana arah. Kita jangan buat perangai macam tu. Kena sedar kita datang dari mana, kita nak ke mana sebenarnya. Munafik ini ada dua kumpulan. Dicatatkan dalam catatan ni. Munafik ini ada dua kumpulan. Kumpulan pertama, orang bukan Islam yang mahu masuk menjadi orang Islam dengan tujuan untuk mengintip. Ini golongan pertama munafik, iaitu jadi spy. Jadi spy untuk orang kafir. Dia masuk Islam, menjadi Islam, tujuan untuk mengintip. Ini golongan pertama munafik. Golongan kedua, orang Islam yang mempunyai ciri-ciri munafik tetapi dia tak perasan dirinya ke arah itu. Satu yang memang confirm dia jadi spy, satu lagi dia tak sedar dia itu dalam keadaan munafik ataupun menghala ke perangai-perangai orang munafik. Contohnya dia Islam, dia mengaku Islam tapi tak suka bab Islam. Dia nak yang buat basic biasa. Tapi ikut hukum tak nak. Dia fatwa buat diri sendiri. Itulah sebenarnya pada zaman Nabi SAW. Dalam satu riwayat ada menceritakan bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sangat khawatir sekiranya dia tergolong dalam kalangan orang munafik, sehingga dia memberanikan diri bertanya kepada Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu, iaitu orang yang memegang nama-nama orang munafik
sebagaimana diberitahu oleh Rasulullah SAW. Saya tanya lagi pada sahabat, ke mana Umar? Bimbang Umar. Ya. Sayyidina Umar bertanya kepada Huzaifah, wahai Huzaifah, adakah aku termasuk dalam golongan orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Huzaifah radhiyallahu anhu menjawab, tidak. Dan aku tidak akan menyebutkan kesucian orang lain setelah aku tidak akan menyebut kesucian orang lain setelahmu ini. Munafik terbahagi kepada dua bahagian. Ya. Huzaifah tak mengatakan tidak pada Umar. Ya. Umar tergolong pada orang-orang yang hebat di sisi Allah dan Rasulullah SAW. Dicatatkan di sini, munafik terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama, nifak amali, iaitu perbuatan. Nifak i'tiqad, ya, bab keyakinan. Nifak amali, iaitu perbuatan sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah SAW dan ciri-ciri munafik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada tiga, iaitu apabila dia berbicara, dia berdusta, bila dia berjanji, tidak ditepati, dan bila diberi amanah, dia khianati. Riwayah Al-Bukhari dan Muslim. Dipanggil nifak amali ataupun perbuatan. Disebut oleh Rasulullah SAW. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayah munafiki salasun iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza utumina khana. Tiga tanda-tanda orang munafik tu Nabi bagi tahu ada tiga, iaitu bila dia berbicara dia berdusta, bila dia berjanji dia tidak tepati, dan yang ketiga bila diberi amanah dia khianati. Kita ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ciri-ciri munafik, nifak amali ataupun ciri munafik yang perbuatan. Yang kedua, nifak i'tiqad, iaitu bab keyakinan. Maksudnya yakin keluar daripada konsep agama Islam dengan menzahirkan keimanan, dalam waktu sama menyembunyikan keingkaran. Dia berlakon, ya, sembunyi. Sikit lagi, Allah SWT juga menceritakan bahawa di dalam hati mereka golongan munafik, iaitu golongan munafik, terdapat beberapa penyakit. Disebabkan penyakit itulah keimanan terhalang buat mereka. Apakah maksud penyakit dalam ayat ini? Iaitu perasaan dengki atau benci terhadap kebenaran. Untuk lebih mudah faham, mereka ini mempunyai sifat dengki dengan orang yang memberi kebenaran. Antara penyakit lain juga mereka syak dan ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan ragu-ragu kepada pertolongannya. Mereka turut berasa was-was terhadap Al-Quran yang boleh menyelesaikan apa jua masalah kehidupan. Ini perangai munafik. Ini munafik i'tiqad, iaitu tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak yakin dengan ayat Allah Taala. Sebagai contoh, saya sudah lama membaca Al-Quran tetapi hidup saya masih tidak okey. Saya sudah lama berdoa kepada Allah tetapi masih belum dimakbulkan lagi. Betulkah bantuan Allah itu wujud? Perasaan ragu-ragu ini wujud disebabkan oleh hawa nafsu yang akhirnya akan merosakkan akidah. Sungguhnya yang mereka ragukan itu ialah agama yang benar. Dia tak yakin. Ini jadi, ya, nifak i'tiqad. Hakikatnya semakin mereka menolak kebenaran agama dan menolak Al-Quran sebagai rujukan, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah penyakit yang dideritai mereka. Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menambah penyakit ketakutan, kemaksiatan, zina, mengagungkan syahwat dan banyak lagi penyakit lain kepada mereka. Akhirnya sebagai bentuk hukuman, Allah Subhanahu Wa Taala mengancam dengan azab yang pedih
di akhirat kerana pendustaan dan kekufuran yang mereka lakukan. Ni nifaq i'tiqad. Diceritakan dalam ayat Quran nombor 8 ayat nombor 8 hingga berapa tadi? Ayat nombor 8 hingga 10 ayat 8, 9, 10. Bab penyakit orang-orang munafik. Disambung lagi ayat 11 hingga 12, ciri-ciri orang munafik. Kita sambung maghrib nanti insya-Allah. Petang ni mudah-mudahan pengisian hari ini dapat kita bawa menghadap Allah Taala. InsyaAllah kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillah. Iya kan yang surah Al-Mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri abidna wa qdiha wajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, peliharalah kami, peliharalah ke atas kami dan kepada kedua orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat Al-Quran dan seluruh muslimin dan muslimat daripada wabak COVID-19. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah afiat kepada kami daripada bala bencana ini dan penawar dan segala penyakit, dari segala penyakit. Peliharalah kami dalam penjagaanmu daripada segala wabak ini, sesungguhnya engkaulah maha pemelihara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkanlah kami daripada kemungkaran akhlak, dosa-dosa, hawa nafsu dan penyakit yang merosakkan hati kami. Ya Allah, selamatkanlah negara kami daripada COVID-19 dan selamatkanlah negara kami daripada virus penyakit-penyakit hati manusia yang mengundang kemurkaan. Selamatkanlah negara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bersihkanlah hati-hati kami daripada sifat munafik. Bersihkanlah amalan-amalan kami daripada sifat riak dan menunjuk-nunjuk. Ya Allah, engkaulah yang membolak balik hati-hati kami. Kekalkanlah dan tetapkanlah kami dalam iman. Kekalkan hati-hati kami dalam ketaatan dalam agamamu, Ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, keluarkan kami daripada kegelapan yang kami tidak sedar. Selamatkanlah hati-hati kami. Hati-hati kami. Kami sangat takut dan bimbang bila kami bertemu denganmu, Ya Allah. Jangan biarkan kami mati melainkan dalam keadaan menjadi orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman. Matikanlah kami dalam Islam dan kumpulkanlah kami di kalangan orang-orang yang saleh. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu hayallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwailallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farjal hammi wa ya kashifal ghammi ya man ibadi wa ya kham ya dafi abala ya Allah wa ya dafi abala ya Rahman wa ya dafi abala ya Rahim. Idfanal ghala wal waba wal fahsya wal munkar
والسيوف المختلفة والشدائد وميها ما ظهر منها وما بطن في بلنا هذا حسنة من المسلمين أما ما تشاء قديرا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله بسم الله الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله على نفسي وديني بسم الله على ومالي بسم الله على ومالي بسم الله على كل شيء أعطاني ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ربي لا أشرك به شيئا نزجارك وجلت نارك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم إنا أعوذ بك من شر كل جبار أنيب وأعوذ بك من شر كل شيطان مارد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فالله خير حافظ وأرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi petang ni di kuliah lepas maghrib, InsyaAllah.